Hai semua, hari ini saya nak tunjuk tutorial mudah guna aplikasi Google Classroom. Baiklah, hari ini saya nak tunjuk tutorial mudah cara guna aplikasi Google Classroom guna handphone cikgu-cikgu. Baik, yang pertama cikgu kena install aplikasi Google Classroom daripada Play Store. Cikgu masuk Play Store, search untuk Google Classroom dan kemudian cikgu install. Okey, cikgu search pada aplikasi yang ada ikon blackboard tu. Okey, cikgu tekan install, kemudian kita akan login menggunakan email ID GC guru masing-masing yang G- nombor-nombor tu. Okey. Kemudian tekan open dan dia akan automatik terus keluar pada paparan utama. Okey. Cikgu klik get started. Kemudian kalau ada tersenarai cikgu punya email GC, cikgu boleh terus pilih ataupun cikgu add account. Add account dia akan keluar satu paparan di mana cikgu diminta masukkan email GC dan kemudian masukkan password. Okey, kat sini saya dah ada email saya, jadi saya terus pilih dan tekan OK. Baiklah, ini adalah terus masuk kepada paparan utama Google Classroom kita. Okey, kat sini ada senarai semua Google Classroom yang kita adalah, sama ada kita create ataupun kita join. Okey, ini contoh saya punya lah. Okey, saya ada buat testing, saya ada buat kelas untuk kelas saya. Kejap lagi saya akan tunjuk macam mana nak bina kelas. Okey, ini adalah paparan depan dia. Dan sekarang saya nak tunjuk pula cara bina classroom mengikut mata pelajaran dan kelas. Okey, cara nak create kelas kita. Okey, kat bawah sekali ada tanda button tambah. Cikgu klik dia kat situ dan tekan create kelas. Okey, untuk kita bina kelas baru. Okey, dan dia akan keluar macam ni. Class name cikgu boleh masukkan nama mata pelajaran kelas atau ikut cikgu lah, terpulang pada cikgu nak letak nama sekolah dulu ke, nak letak nama kelas dulu ke, nak letak nama pelajaran dulu ke, terpulang pada cikgu. Okey, saya letakkan nama kelas di atas sekali sebab senang saya nak tengok. Okey, kita letakkan nama kelas dan kat section saya cuma letakkan mata pelajaran yang saya nak masukkan, yang saya nak createkan. Okey, yang lain tu room dengan subjek terpulanglah cikgu nak isi apa, cikgu isi saja, tak ada masalah yang tu. Okey, kemudian cikgu tekan button biru atas sekali create dan dia akan automatic bina classroom untuk kita. Okey, ini adalah paparan classroom kita. Dia akan jadi macam ni lah. Nanti kita akan terangkan apa itu stream, classwork, people dekat bawah tu. Okey. Okey, kita tengok pula panel menu dengan cara setting classroom. Okey, kalau lepas kita dah create tadi, kita akan keluar dapat paparan macam ni. Ini adalah muka depan classroom kita, di mana di sini ada kita punya announcement, kita punya pengumuman. Okey, kat bawah ada stream, classroom, people, dan dekat atas sekali bahagian kiri ada sempang 3 kali tu untuk cikgu paparkan panel menu. Seperti ni, ada class calendar, ada senarai classroom kita dan sebagainya. Okey, dekat sini cikgu boleh setting lah, ikut setting cikgu sendiri nak buat macam mana. Okey, ada setting, ada classroom folder. Classroom folder tu adalah kita punya folder dalam Google Drive. Okey, seterusnya kita tengok cara nak setting kelas. Cikgu klik pada kelas yang kita buat tadi, 1 Baiduri 2021. Okey, dan dia akan keluar paparan macam ni. Dan atas sekali bahagian kanan ada button setting. Cikgu klik kat button setting dan dia keluar macam ni lah. Okey, ada maklumat yang tadi kita isi tadi. Dan kat bahagian bawah ada general. Okey, ini setting general lah. Okey, yang pertama ada student invitation setting, di mana kita boleh setkan code untuk classroom kita. Okey, kemudian bawah dia ada class code. Yang ini dia bagilah. Okey, class code ni untuk kita invite murid masuk dalam kelas kita.
Ada 3 cara sebenarnya untuk murid masuk dalam kelas. Yang pertama, guna kelas code, kita bagi kelas code kepada murid. Yang kedua, guna invitation link. Dan yang ketiga adalah dengan cara kita sendiri invite murid masuk dalam classroom kita. Okey, nanti saya tunjuk macam mana. Okey, kalau kita nak guna invitation, kita hanya klik pada cabang 2 tu, klik copy dan kemudian kita forwardkan kepada WhatsApp group kelas tersebut. Okey, kemudian ada meet video link. Meet video link ni adalah di mana kita nak buat Google Meet punya link. Kita boleh bina, boleh buat link Google Meet yang permanent, tak payah tukar-tukar dah. Okey, kita create video call, kemudian dia akan keluar satu link Google Meet. Link ni lah yang cikgu copy dan forwardkan kepada murid. Jadi setiap kali nak buat Google Meet, kita hanya guna link yang sama sahaja. Tak payah nak buat create Google link baru, Google Meet baru. Okey. Kemudian setting, kita boleh setting student comment only teacher can post dan sebagainya. Okey. Dah siap setting, kita tekan button save. Okey. Dan segala setting kita buat tadi dah tersave. Jadi terbinalah kita punya classroom. Langkah seterusnya adalah kita nak invite atau masukkan murid dalam classroom kita. Okey, tadi ada 3 cara kan, class code, invitation dan masukkan murid. Okey, kalau cikgu perhatikan kat bawah ada stream, classwork dengan people. Bahagian people tu dah ada pula, bahagian kita nak masukkan nama murid. Klik di situ dan dia akan keluar paparan teachers dan student. Paparan teachers tu kita boleh add cikgu lain masuk dalam kelas kita. Contoh kalau kita berkongsi kelas dengan mata pelajaran tu dengan cikgu lain, kita boleh masukkan cikgu lain. Dan kita hanya perlu ada dia punya email GC sahaja. Okey, sama ada email GC ataupun cikgu nak share copy link. Okey, bahagian student ni cikgu boleh invite. Kalau cikgu tekan invite tu, dia akan keluar macam ni. Okey, cikgu boleh copy link, cikgu boleh share ataupun cikgu akan masukkan email, alamat email murid-murid yang kita nak masukkan dalam kelas tersebut. Okey, saya tunjuk satu contoh. Saya tekan invite student tadi dan saya masukkan email. Lebih mudah sebenarnya kalau kita ada email murid, sebab ada murid yang tak tahu macam mana nak guna class code, ada murid yang tak tahu macam mana nak menggunakan invitation link tadi. Jadi kalau kita ada email, senarai email murid, lebih mudah kita masukkan saja semua dalam tu. Okey, saya tunjukkan satu sajalah dulu. Okey, kalau cikgu nak banyak, cikgu hanya perlu masukkan kemudian koma, masukkan lagi koma dan dia akan keluar senarai banyaklah. Kalau ada 30 murid, 30 lah. Okey, dan kemudian tekan atas sekali invite. Dan dia akan keluar automatik bawah tu dah tersenarai Noemi Hasyah binti Muhammad Ashraf dalam kurungan invited. Invited tu maksudnya kita dah invite dia tapi dia masih belum join. Okey, nanti kita akan tengok kalau murid tu dah join masuk dalam Google Classroom, invited tu dah hilang dan nama murid tu dah akan bold, hitam. Okey, sekarang kita tengok pula cara bina pengumuman kelas dan bina tugasan untuk murid. Okey, ni ada paparan untuk cikgu nak buat announcement. Kalau cikgu nak buat announcement, cikgu cuma klik pada share with your class dan kemudian dia akan keluar paparan macam ni lah. Okey, cikgu tulislah apa announcement yang cikgu nak bagi. Contohnya pengenalan. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Contoh Okey, kemudian ini adalah kelas matematik secara alam maya. Okey, contoh. Tak kisahlah apa-apa pengumuman yang cikgu nak bagilah. Okey.
Contohnya macam esok kita nak ada Google Meet, jadi bersiap-siap dia ke atas sebagainya. Kemudian dia akan keluar macam ni. Ini ada pengumuman kita lah. Semua murid yang dah join kelas tu, dia boleh baca di muka depan dia. Kalau kita nak edit, kita hanya tekan button 3 dan kita tekan edit ataupun delete. Sekarang kita nak buat bina tugasan. Kita klik pada bawah sekali classwork dan dia akan keluar macam ni. Nak bina tugasan, cikgu hanya perlu klik pada button tambah biru dekat bawah dan dia akan keluar senarai. Cikgu nak bina assignment ke, cikgu nak bina question atau material, reuse post ataupun topik. Saya cadangkan cikgu bina dulu topik. Yang pertama sekali bina dulu topik. Topik apa? Contohnya cikgu nak buat tugasan PDPR Ahad 27 hari bulan 6 2021. Contoh supaya murid senang nak cari dan senang kita nak kumpulkan assignment tu dalam satu tajuk lah. Contoh kita buat, kemudian tekan add. Dia akan keluar tajuk besar PDPR Ahad 27/6/21. Button 3 tu kalau cikgu nak rename topik ataupun kita nak delete topik. Sekarang kita tengok pula macam mana kita nak create assignment. Cikgu klik pada assignment. Cikgu letaklah tajuk assignment cikgu nak letak tajuk apa. Contoh kita letak video pengenalan diri. Contohnya saya nak murid-murid ni buat video pengenalan diri. Jadi saya letaklah title. Kemudian kita letak description ni, kita letaklah penerangan tentang assignment yang kita nak bagi kat murid. Contohnya nombor 1, record video perkenalkan diri. Cikgu buatlah, senaraikanlah apa arahan-arahan untuk tugasan pada hari tersebut lah. Nombor 2 pula, mungkin kita nak letak arahannya adalah nyatakan nama penuh dan panggilan kamu. Satu lagi kita boleh letak nombor 3. Contoh kita nak letak ceritakan hobi kamu. Ni adalah contoh. Cikgu dah tulis dah arahan. Cikgu boleh setkan point value. Point value ni adalah markah lah. Kita nak bagi markah kat budak tu berapa. Kemudian kat bawah pula ada due. Bila kita nak murid tu hantar sebelum berapa hari bulan, due date lah. Kalau tak nak letak pun tak apa. Kemudian topik. Ni topik ni penting, kita kena letak, pilih pada topik yang telah kita bina tadilah, PDPR Ahad 27, supaya tugasan ni duduk dalam satu kumpulan, satu topik yang sama. Kemudian atas sekali ada button macam segitiga tu dan ada button klik kertas. Klik kertas ni kalau cikgu nak add apa-apa file, drive, kalau nak add drive kita link, ni cikgu link ni cikgu boleh letak lah, link Google Form ke, link worksheet ke, apa-apa jenis link lah yang cikgu nak letak. Kemudian cikgu tekan add saja. Ataupun cikgu boleh nak upload file. Upload file ni dia akan buka kita punya gallery, dia akan buka juga kita punya Google Drive. Pilihlah gambar ke video apa atau apa-apa yang kita nak upload. Kita juga boleh take foto, record video. Kalau tak ada gambar lagi, kita record lah. Kemudian kita tekan button segitiga tu untuk kita send assignment tu, untuk kita create assignment tu. Sekarang dah ada dalam senarai kita punya assignment video pengenalan diri. Cikgu cuba klik dan tengok balik tadi. Dia akan keluar instruction dengan student works. Kat atas tu instruction arahan kita tadilah. Student work ni nanti dia akan display murid punya
hasil kerja. Siapa yang dah hantar akan keluar dekat sini lah. Dan yang terakhir adalah cara semak tugasan yang telah dihantar oleh murid. Kita klik pada kelas. Okey, kemudian keluar paparan depan. Cikgu klik pada bawah sekali button people dan dia akan keluar senarai murid yang dah join kelas kita. Tadi Nur Amin Aisyah ada invited, sekarang dah tak ada invited sebab dia dah join kelas kita. Okey, nak semak tugasan, cikgu pergi kat classroom, cikgu klik pada tugasan yang kita hantar create tadi. Dia dah keluar dah, Nur Amin Aisyah dah handed in. Okey, dia dah hantar tugasan dia one handed in sebab dia seorang saja, jadi one handed in. Baik, sekarang pergi ke instruction. Okey, kita tengok balik kita punya tugasan tadi. Okey, kalau cikgu nak semak, klik pada nama murid. Okey, dia keluarlah dia punya jawapan. Kita boleh add markah tu. Tadi kita dah buat per 100, kita dah setkan per 100. Cikgu boleh set lah berapa cikgu nak set. Mungkin 100, 90, kita pulang pada cikgu. Di bawah ada add private comment. Cikgu boleh komen kat hasil kerja murid tersebut lah, one by one, personal. Tahniah contohnya, terima kasih, bagus, macam tu. Okey, kemudian nak tengok tugasan dia, cikgu cuma klik pada gambar dan kat atas sekali ada button, ada simbol pen. Kalau cikgu nak write on the spot pun boleh, tekan tu untuk edit dan cikgu boleh terus semak. Atau cikgu boleh tekan button nak panah atas tu untuk cikgu nak simpan dan nak buka dalam Google Drive. Okey, cikgu nak save ke, tekan kat button 3 atas tu. Cikgu nak download gambar tu ke, terpulang lah. Okey, dia buka dalam drive kita lah. Okey, kalau lebih mudah, kita tekan edit yang pen tadi dan kita terus pilih kat bawah tu ada pen, marker, pensel, boleh pilih warna. Okey, dan cikgu boleh terus tanda dalam gambar tersebut. Ni contoh. Okey, kalau pen merah boleh pilih lah warna apa yang cikgu nak. Dah siap semak, cikgu pergi ke button 3 dot atas sekali dan tekan button save. Bila cikgu dah tekan button save, automatik dia akan keluar satu lagi gambar dan dia akan tulis edited. Okey, edited tu maksudnya gambar yang telah kita edit tadilah. Jika cikgu dah confirm dah semak dengan betul, cikgu tengok ke atas sekali ada button return. Okey, dia tanya nak Aisyah will be notified, nak cancel atau nak return. Kita tekan return. Return ni maksudnya kita nak bagi semula tugasan yang telah disemak kepada murid tersebut. Okey, kemudian ni maksudnya cikgu kena buat sorang-sorang lah, return sorang-sorang. Dia akan terus notify dekat Google Classroom murid tersebut. Okey, sekarang dekat Student Work dia dah keluar 3 benda, handed in, assign, mark. Okey, maksudnya semua kita dah buat lah. Handed in dah buat, murid dah hantar, assign dah semua dah tengok, dia dah tengok, mark pun kita dah mark. Tengok markah dia kita dah bagi tadi 100 per 100. Kemudian ni kalau kita nak baik, dia akan remind balik kita lah. Okey, makanya dah siap segala apa yang kita perlu tahu dalam Google Classroom. Ini adalah asas sahaja. Okey, kalau cikgu nak tahu lagi yang lebih lanjut, ada banyak lagi cara yang lain, cikgu boleh explore lah satu persatu. Semua tugasan yang murid dah hantar sebenarnya dah tersave dalam folder Google Classroom. Okey, cikgu pergi kat panel, cikgu pergi kat Google Classroom belah bawah dan akan keluar satu folder 1 by 2021. Okey, cikgu klik dekat folder nama kelas, kemudian dia automatik keluar folder tugasan kita, iaitu tadi video pengenalan diri. Okey, kita tengok dalam folder ni dia akan keluar semua senarai tugasan murid yang dah hantar. Okay, jadi sebab ada satu saja yang dah hantar, saya dah buat contoh satu, jadi ada satu sajalah. Okey, cikgu pastikan anak-anak murid cikgu sebelum hantar tugasan tukar nama dahulu, siap-siap supaya kita tak keliru, ataupun kita sendiri boleh tukarkan nama. Klik pada 3 dot tu. Okey, kemudian kita boleh cari button rename. Kita tukarlah nama kepada nama ini contoh.
Okey, kalau kita tahu siapa punya, senanglah kita nak tukar nama. Ataupun okey, kita nak tengok Google Classroom, kita dekat Drive luar. Okay, kita buka Drive. Okey, kemudian kita tengok dalam folder Classroom. Folder Classroom tu untuk Google Classroom lah. Tengok satu Baiduri tadi, video pengendari dan ada iMe. Setakat itu saja perkongsian saya pada hari ini. Okey, semoga bermanfaat dan berguna untuk cikgu menggunakan aplikasi Google Classroom dengan sebaiknya. Terima kasih. Bye.